Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila ke muka surat 337 ayat 21 hingga 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuhur Rabbi innahum 'asawni. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Sadaqallahul azim. Qala Nuhur Rabbi innahum 'asawni. Berkata Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan merayu. Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang-orang yang harta bendanya dan anak-anaknya, anak pinaknya tidak menambahkan sesuatu melainkan kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a. Dan ketua-ketua mereka menghasut orang ramai dengan berkata, jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan Wad dan Suwa' dan Yaghus dan Ya'uq dan Nasra. Wa qad adallu katsiran wa la tazidiz zalimin illa dalala. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan orang ramai, dan janganlah engkau tambahkan sesuatu kepada orang yang zalim melainkan kesesatan.
mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara, disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka ditinggalkan dengan mereka ditenggelamkan dengan banjir dan taufan, kemudian pada hari akhirat dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak akan beroleh sebarang penolong yang lain daripada Allah yang dapat memberikan pertolongan. Ayat-ayat kita baca ini masih dalam siri-siri dakwah Nuh alaihissalatu wassalam. Nampaknya dakwah Nabi Nuh sudah sampai kepada penghujung. Apabila dakwahnya ini tidak diterima, bukan saja tidak menerima tapi menyakitkan perasaan Nuh, hinggalah sampai mereka lari dan mereka membuka kain, wastaghshaw siyabahum, dan berdegil pula dengan sikap mereka. Apalagi yang harus dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam? Yang boleh dilakukan olehnya merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang seharusnya Allah lakukan dengan penuh hikmat terhadap mereka, maka lakukanlah. Nabi Nuh menyerahkan kaumnya ini kepada kaumnya supaya tidak banyak lagi, tidak bertambah-tambah lagi kerusakan yang berlaku di muka bumi ini akibat daripada syirik mereka. Jadi di sini Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berduka cita atas kedegilan kaumnya dan merayu kepada Allah. Kita lihat ke surat 338 71-21. Apabila Nuh alaihissalatu wassalam mendapati kaumnya begitu degil, sedangkan dia telah melakukan pelbagai cara untuk membawa mereka kepada hidayat Allah dalam tempoh beratus-ratus tahun lamanya, namun sikap mereka tidak berubah, malah makin diajak makin jauh dan makin keras penentangannya. Lalu Nuh alaihissalatu wassalam menyerah perkara itu kepada Allah agar melakukan yang terbaik kepada mereka. Untuk itu dia bermunajat. Nuh bermunajat dalam usaha memperbaiki kaumnya. Perlulah diserah kepada ketua yang besar sekali, Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan untuk melakukan apa-apa tindakan yang terbaik mengikut hikmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nuhnya bagaimana? Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak pinaknya tidak menambahkan sesuatu melainkan kerugian. Inilah yang menduka citakan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dia menderhaka kepada Nabi, innahum asawni. Sebaliknya pula, Nabi yang sepatutnya mereka ikuti, mereka tidak ikut, tetapi mereka mengikuti orang yang harta bendanya, anak pinaknya tak ada membawa apa-apa selain daripada kerugian dunia dan akhirat. Ini yang menduka citakan. Jika mereka tinggal Nabi Nuh kerana sebab-sebab kepribadian umpamanya, maka Nuh barangkali tidak menyerah perkara itu kepada Allah. Sebaliknya dia akan mengubah. Tetapi Nabi-Nabi tidak ada kecacatan pada pribadi perilakunya, malah tubuh badannya sempurna. Jadi tidak ada sebab mereka boleh menolak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam hanya kerana mereka degil, kerana mereka sayangkan anak-anak dan harta benda dan anak-anak hanya merugikan mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa ketua-ketua kaum bagi umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ini terdiri daripada golongan hartawan dan mempunyai keluarga yang besar, tetapi tidak menjurus kepada jalan Allah, sebaliknya menjurus kepada kemusnahan dan kekacauan, suka bermusuh, cintakan syirik, mereka tidak tunduk kepada Allah. Ini dia sikapnya. Jadi pertentangan antara dua kumpulan ini, kumpulan salihin kita katakan begitu, dan kumpulan mufsidin,
selalunya kumpulan salihin ini tidak ada harta dan tidak besar keluarganya. Sebaliknya kumpulan mufsidin ini banyak harta dan besar keluarganya. Mereka yang menang di dunia ini. Jadi apabila kedudukan mereka itu mendapat perhatian daripada pengikut orang ramai, terutamanya pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka tindakan segera diambil oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Katanya, jika diteliti kepada sejarah moden yang terdekat, kita dapati ramai orang besar dan ketua-ketua kaum terdiri daripada mereka yang suka mengaut kekayaan daripada sumber-sumber yang haram. Mereka mempunyai ramai kaum kerabat, kenalan dan sahabat hendai dengan kekayaan dan sokongan puak mereka memaksa masyarakat supaya tunduk kepada kehendak dan kepentingan mereka. Manusia tetap manusia sampai kiamat. Manusia pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, siapa yang menang dapat menarik perhatian masyarakat? Orang kaya, keluarganya besar, orang yang berpengaruh, orang yang berpangkat. Itu pada zaman Nabi Nuh. Sepanjang sejarah sampai hari ini, mungkin sampai kiamat juga, manusia tetap manusia. Mereka akan melihat siapa yang mempunyai kekuatan harta, kekuatan keluarga, mereka akan disanjung tinggi. Dari pandangan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, nabi-nabi yang membawa perutusan Allah itu sepatutnya diletakkan pada tempatnya, kata-katanya disahut, kata-katanya ditaati. Tapi tidak begitu. Ketua-ketua itu biasanya megah dengan kekuasaan palsu yang dipunyai mereka. Bagaimana mereka mempunyai kuasa palsu, apa yang jadi kepada mereka? Wa makaru makran kubbara, dan mereka menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya. Ini yang mendukacitakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mungkin tipu daya yang mereka rancang itu ialah penyembahan berhala. Dalam riwayat menyatakan dalam tempoh antara Adam alaihissalam dan Nuh terdapat beberapa orang saleh. Mereka dipuja dan dikasihi orang ramai. Ini orang saleh, terdapat beberapa orang saleh antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Orang saleh baguslah kita kata begitu. Tetapi apabila disalahgunakan orang saleh itu, setelah dia mati mereka membuat patung dan memujanya, ini yang salah. Wujudan orang saleh tidak mempunyai apa-apa masalah, malah memperbaiki keadaan. Apabila mereka orang saleh meninggal dunia, syaitan memainkan peranannya untuk menyesatkan manusia. Lalu syaitan merangsang agar dibina patung bagi mengenangi jasa orang-orang yang dikatakan soleh itu. Setelah berlalu masa yang agak lama, sejarah asal mereka itu tidak diketahui lagi. Lalu patung-patung itu disembah. Patung-patung ini tidak berdosa patung, tetapi sikap pengikutnya mendewakan orang saleh itu, mendewakan orang yang menganggap ini orang keramat, ini orang yang mempunyai kuasa untuk menentukan nasib seseorang. Orang ini boleh menentukan apa saja. Ini berlaku dalam setengah ketua agama yang apabila disanjung maka akan jadi musuh, akan jadi satu kecelakaan kepada mereka. Bagaimana orang ini mendewa-dewakan, memuja orang yang dianggap saleh itu. Orang itu telah dibicarakan sebelum ini, namanya Wadda, namanya Su'a, Ya'usa, Ya'uqa dan Nasra. Ini orang-orang saleh. Orang-orang ini selepas kematian mereka bangunkan patung. Kemudian patung itu disembah untuk mengenangi orang saleh dahulu. Mengenang tidak salah, tetapi memuja satu perkara yang salah. Kalau sekarang ini kita katakan memuja kubur keramat, membuat patung,
umpamanya patung di negeri kita ni tidak berapa banyak, tapi kalau di negeri Arab patung saja, patung orang besar pada satu ketika dahulu, walaupun tidak disembah pada lahirnya, tetapi untuk peringatan pendewaan wujud padanya. Mungkin juga tipu daya itu ialah kempen untuk mempertahankan kebebasan untuk menyembah apa sahaja yang mereka sukai. Atas prinsip kebebasan, mereka beriman kepada Nuh alaihissalatu wassalam, dan pada masa yang sama pula mereka menyembah patung dan yang mereka cipta. Kempen ini dikira satu penipuan besar dilakukan oleh ketua-ketua mereka. Ketua-ketua mereka tidak menolak sepenuhnya Nabi Nuh, tetapi mereka juga mendengar, mempercayai Nabi Nuh, tapi pada masa yang sama mereka menyembah berhala. Ini mereka campur-campur lah, nak campur dunia, nak campur akhirat lah, kononnya campur ini satu kesalahan dalam dakwah Nabi Nuh, terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa sikap Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tatkala mereka ini menipu, ketua-ketua mereka menipu supaya menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan patung-patungnya itu. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketua-ketua ajaran yang bertentangan dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini, katanya rancangan yang disusun mereka itu sangat besar. Mungkin mereka atur secara tersembunyi dan sulit. Ini terbayang dalam nasihat mereka kepada pengikut-pengikutnya dalam ayat berikut. Ini pesanan ketua-ketua mereka kepada pengikut-pengikutnya, yang tersirat di sebalik pesanan ini suatu perancangan yang tersembunyi, perancangan sulit. Mereka kata, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Ketua-ketua mereka berkata begitu. Dan ketua-ketua mereka menghasut orang ramai dengan berkata, jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan Wad dan Suwa' dan Yaghus dan Ya'u dan serta Nasra. Ini patung-patung besar. Patung-patung yang besar ini, saya baca dalam sejarah, dibawa ke Afghanistan pada satu ketika dahulu, sebelum pada masa pemerintahan Taliban, dia dipecahkan, dihancurkan oleh Taliban. Dunia semua merayu supaya jangan dipecahkan patung itu, kerana patung itu tak disembah lagi, tidak disembah lagi, tapi untuk kenangan. Jadi dunia semua, terutama sekali ahli seni, ahli sejarah sangat sayang. Sampai Qardawi juga pergi jumpa dengan ketua-ketuanya. Apa segala perancangan Islam yang kamu nak jalankan itu, kamu jalanlah. Patung ini tidak mendatangkan apa-apa kerugian bagi kamu, katanya, kerana tidak disembah lagi. Alasannya Nabi mula-mula dibangkit, Nabi tidak pecahkan berhala-berhala waktu mereka lemah. Namun begitu, kumpulan Taliban tetap juga dengan perancangannya menghancurkan berhala besar itu. Namanya saya lupa dah, di Bamiyan apa adalah nama satu tempat. Jadi itulah dia sejarahnya. Dan dikatakan ada lagi negeri-negeri yang masih menyimpan berhala ataupun patung-patung yang 5 patung ini ataupun 6 patung ini masih lagi ada tersimpan di Rom, saya tak salah saya di Itali, dan di banyak lagi tempat di dalam dunia ini. Kemudian mereka menolak seruan Nabi Nuh. Saya rasa saya cerita dulu untuk pagi ini, kerana banyak lagi yang berkaitan dengan patung ini, boleh kita baca kemudian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.